Selamat pagi dan salam sejahtera guys. Apa kabar kalian semuanya? Hari ini aku tak masak. Kemungkinan masak sekejap lagi. Hari ini aku ingin berkongsi sedikit info berkenaan dengan pokok herba ketumbar Jawa yang ada dekat belakang kebun aku tuh. Belakang rumah, dekat kebun serbun pinggiran rumah. Oke guys, ketumbar atau nama saintifiknya Coryndium sativum adalah sejenis tumbuhan yang semusim. Ianya adalah herba semusim. Oke guys, tumbuhan ini dikatakan berasal dari Eropa Selatan, Afrika Utara, dan Asia Barat Daya. Dan ia juga adalah sejenis tumbuhan lembut yang berketinggian dalam 20 ke 50 cm macam itulah. Dia punya daun, dia tak besar pun, tapi ianya paling mudah membiak. Tengok aku punya dulu, aku tanam 3 pokok ya, sekarang berpokok-pokok. Anak dia cukup banyak, anak-anak dia. Aku pun tak pasti dia datang dari mana, tapi memang dari biji benih dia lah. Tapi aku belum pernah lagi jumpa ataupun cari dia punya biji benih tu. Tapi di sekeliling dia tu memang cukup banyak tapi sekarang dah kurang sebab aku dah cabut dan aku buang lah sebab terlalu banyak, tak ada fungsi dia juga sebenarnya. Jikalau ada orang nak beli ya barulah kita akan buat anak pokok. Oke guys, di sini aku ada pokok dia. Cantik comel. Ini adalah ketumbar Jawa lah, ketumbar Jawa yang jiran aku bagi itu. Dia bagi 3 pokok, jadi aku tanam. Sekarang sudah berpokok-pokok. Yang ini salah satu dah. Aku tanam dalam cup macam ni. Supaya ianya pertumbuhan dia kita boleh kawal lah. Kegunaan daun dia ni cukup banyak, terutama sekali dalam masakan. Kalau kita nak masak ikan yang baru-baru tu memang cukup betul-betul sesuai untuk rempah masakan ikan. Tak kiralah sup ke apa kan, tapi paling sesuai sup lah, sup biasa macam tu ya. Sebab bau dia ni memang cukup lah. Dulu aku tak berapa suka sejenis bau ni. Dia hanya macam bau sejenis serangga tau. Ianya bau sejenis serangga. Jadi aku tak berapa suka sebab selalu aku jumpa serangga dia tu yang hitam-hitam kecil tu memang cukup berbau. Bau dia cukup sama. Tapi bila lama kelamaan dah terbiasa kita cium, lepas tu kita gunakan dalam masakan, dia langsung tidak memberi efek ataupun tidak memberi kesan buruk kepada aku lah. Jadi benda tu jadi minat secara asali. Dia jadi hidung kita dah jadi terbiasa lah. Ianya juga seperti macam bau tuhau tu, pokok tuhau yang selalu orang Sabah buat tuhau jeruk apa semua tu. Bau dia sebiji macam tu. Memang dulu aku tak boleh cium bau dia, tapi sekarang dia macam bau wangi ya. Oke guys, kawasan untuk kita tanam dia ni memang cukup senang lah, tapi jangan sesekali kawasan yang berpasir lah. Berpasir sebab ianya tidak mengandungi air. Jadi kita kena tanam di kawasan yang lembab-lembab sikit. Situ dia memang cukup minat lah. Memang cukup minat. Dia kalau terlalu terdedah pada cahaya matahari sangat pun dia tak boleh hidup sangat. Dia memang sesuai di kawasan yang lembab-lembab, tanah yang warna hitam tu, tanah gambut ke apa aku tak tahu. Tapi jangan sekali tanam dekat kawasan pasir lah, pasir memang tak sesuai sebab ianya memerlukan air. Tengok kalau kita tanam dekat kawasan lembab-lembab ni, dia cukup minat lah. Jadi pada siapa yang berminat ataupun suka pada herba-herba ni, aku sarankan orang tanam lah ketumbar Jawa ni. Lagi satu, dia ada kebaikan dia untuk tubuh manusia lah, dalam 6 kebaikan macam tu lah. Khasiat dia punya daun, khasiat daun ketumbar Jawa ni. Tapi melalui air rebusan dah.
Kita ambil daun dah, kita bersihkan sikit-sikit, lepas tu kita rebus. Ianya cukup bagus untuk diabetes, kalau kena demam panas, melancarkan pembuangan air besar, boleh. Lepas tu apa lagi? Ada 6 jenis kebaikan untuk tubuh badan manusia. Okey guys, selain 3 tadi tu, diabetes, demam panas dan melewaskan pembuangan air besar, ianya ada lagi 3 kebaikan untuk tubuh badan manusia, iaitu mengurangkan radang paru-paru, selsema dan perut kembung. Siapa yang selalu angin-angin tu boleh minum air rebusan ketumbar Jawa ni. Aku pun dah pernah juga cuba. Sebenarnya sebaik-baiknya adalah memang ubat herba lah, tapi kita tak tahulah kandungan dia macam mana, sebab ianya original lah. Kandungan dia kuat tak kuat untuk mengubati apa jua jenis penyakit macam kita demam panas ke selsema tu, kita boleh cuba. Tapi sebaik-baiknya pergilah ke doktor dulu. Kalau rasa dah teruk sangat, pergilah ke doktor dulu untuk membuat pemeriksaan yang lebih detail lah. Kadang kita demam pun tak semestinya demam-demam biasa. Tu yang kita takut ada yang lebih ekstrim lagi. Jadi pergi dapat doktor dulu lah. Kalau dia kata demam biasa, kita boleh cubalah. Ataupun memang dah dihasilkan lah perubatan moden, itu kita gunakan, kita makan Panadol, demam pun boleh reda. Okey guys, itulah saja sedikit perkongsian info aku berkenaan dengan pokok ketumbar Jawa ni. Cukup harum, di mana ianya ada mempunyai 6 kebaikan lah. Kemungkinan ada lebih ataupun kurang, yang saya tahu cuma 6 lah. 6 kebaikan untuk tubuh badan manusia. Air rebusan dulu, air rebusan, ataupun kita kalau yang jenis suka ulam-ulam tu pun boleh ulam lah. Aku rasa dia punya pucuk-pucuk muda tu boleh ulam, selagi ianya tidak memudaratkan. Dan kalau boleh tumbuhan macam ni, kalau boleh tanam lah. Benda senangnya tanam dekat kawasan dekat rumah kau orang, dalam pasu pun boleh. Ada masa-masa tertentu ia akan menjadi satu benda yang penting lah, yang kita cari kan. Tiba-tiba kita nak masak sesuatu, lalah jumpa tak ada ketumbar Jawa, pergi pasar pagi pun tak ada juga. So boleh-boleh dia tanamlah herba-herba macam ni, sebab ianya 100% asli, dia punya khasiat tu lah. Itu yang kita nak sebenarnya. Kalau boleh, mana yang ada kawasan di keliling rumah tu, jadikan satu tempat ataupun mini farm, mini kebun ataupun kebun herba. Banyak macam koleksi herba orang tanam di situ, sebab satu hari nanti pasti ada kegunaan dia. Okey guys, apapun itu saja perkongsian kita pada pagi ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe biar jadi channel dia sampai maju ke depan dan terus semangat memberikan info serta berkongsi apa jua pengalaman, walau di mana jua aku berada, walau apa yang aku bikin, aku buat. Oke guys, salam sayang buat Sermah, biar jadi sampai jadi.